Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Sultan Perak menzahirkan kebimbangan mengenai aspek budi bahasa dan sopan santun yang semakin diketepikan sehingga bahasa kesat, fitnah, memaki hamun dan menghina disuarakan tanpa segan silu termasuk di tempat ibadah. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah budi bahasa dan sopan santun diketepikan bukan oleh golongan yang tiada berpendidikan atau tidak berjawatan tinggi, tetapi dikorbankan kumpulan berpelajaran tinggi, berjawatan juga bergelaran. Semua institusi pendidikan diarah mengetatkan sistem kawalan keselamatan sebagai langkah waspada susulan siri ancaman bom palsu di sekolah seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan memaklumkan KPM dan PDRM bekerjasama untuk mengawal keadaan serta mengambil tindakan perlu. Walaupun hanya ancaman palsu, Kementerian berharap perbuatan itu dapat dihentikan bagi mengelak kegusaran dalam kalangan warga sekolah dan ibu bapa. Di wilayah persekutuan telah dipilih sebagai pusat aduan dan khidmat kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga yang memerlukan khidmat nasihat, sokongan psikologi serta kaunseling. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memberitahu selain itu Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Masjid Al-Ghufran di pinggiran TTDI pula dipilih sebagai pusat transit keganasan rumah tangga bagi membolehkan mangsa mendapatkan perlindungan. RM1 bilion diperuntuk tahun depan untuk inisiatif Dana Komuniti Madani. Keperluan bagi membantu masyarakat desa mulakan projek ekonomi sendiri. Perdana Menteri menyatakan menerusi inisiatif itu, setiap kampung, desa, rumah panjang mahupun projek perumahan rakyat PPR akan diberikan dana maksimum RM100,000 untuk memulakan projek ekonomi seperti kraft tangan atau hidroponik. Hujan lebat berterusan tahap bahaya dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu sehingga Isnin ini. Kenyataan Met Malaysia menyebut amaran di Kelantan membabitkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Sementara di Terengganu melibatkan kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Portal Info Bencana JKM setakat 6 petang memaklumkan 618 penduduk terjejas daripada 147 keluarga masih berlindung di 10 PPS di Terengganu. Sementara di Kelantan, 2 PPS masih beroperasi yang menempatkan 58 penduduk terjejas daripada 19 keluarga. Semua kementerian diarah memastikan amalan kurangkan gula dilaksana dalam setiap jamuan ketika menyeru rakyat untuk mengurangkan pengambilan gula dalam makanan bagi mengelak risiko penyakit diabetes. Perdana Menteri mengarahkan semua kementerian melaksanakan kempen kurangkan gula dalam pemakanan. Dalam masa sama, para usahawan turut diminta membantu memastikan penggunaan gula dikawal. Perdana Menteri memaklumkan tahap kesihatan timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kini bertambah baik dan akan kembali memulakan tugas dalam tempoh terdekat. Perdana Menteri sempat menziarahi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sebelum hadir merasmikan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya 2023. Khamis lepas, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memuat naik catatan di Facebook rasminya memberitahu dalam tempoh berehat selepas selesai menjalani satu prosedur pembedahan pada 16 November lepas. JKM Perak sedang mengesan ibu bapa 4 beradik yang ditinggalkan di hadapan Pondok Pengawal Kompleks Pentadbiran Daerah Perak Tengah, Seri Iskandar 2 hari lepas. Pengarahnya berkata, pegawai pelindung JKM juga sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kes berkenaan. JKM juga akan menyemak segala dokumen berikutan pelbagai spekulasi dan tidak mahu mengambil langkah terburu-buru dalam membuat tindakan seterusnya.
Lebih 500 bayi pramatang dilahirkan dan dirujuk ke Unit Rawatan Rapi Neonatal Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB sejak Januari hingga November tahun ini. Pakar neonatologi HRPB berkata, daripada jumlah itu lebih 90% berjaya diselamatkan dan bebas daripada sebarang penyakit berbahaya. Antara faktor yang menyumbang kepada kelahiran pramatang termasuk kurangnya penekanan terhadap amalan gaya hidup sihat selain penyakit kronik yang dihadapi oleh ibu. Tiada laporan diterima Polis Terengganu berkaitan PRK Parlimen Kemaman sepanjang tempoh kempen. Ketua Polis Negeri memaklumkan setakat ini 5 permohonan ceramah telah diluluskan. Sepanjang tempoh kempen, pihaknya sentiasa melakukan pemantauan aktiviti-aktiviti kempen calon 2 parti bertanding dan sehingga hari ini tiada insiden mengganggu ketenteraman awam. Ketua Penerangan Wanita PKR Suzana Syaharudin, 51 tahun, meninggal dunia tengah hari tadi akibat barah. Jenazah Allahyarham Suzana dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana Ampang. Menteri Komunikasi dan Digital menerusi Facebook melahirkan duka cita atas pemergian Allahyarham Suzana yang juga ahli Majlis Pimpinan Wanita Pusat dan rakan seperjuangannya. Peruntukan kira-kira 20 juta ringgit diluluskan untuk menambah aset teknikal Eskom di sempadan negara bagi memperkukuhkan kawalan keselamatan di S-Zone. Ketua Pegawai Eskom memberitahu peranan pihaknya bukan hanya mengawal keselamatan, sebaliknya turut menjayakan pelbagai agenda kerajaan serta mengkoordinasi program tindakan awam bersama komuniti S-Zone termasuk program meningkatkan sosioekonomi penduduk. Penjawat awam yang bertukar dari Labuan dan Langkawi bakal menikmati pengecualian cukai 50% duti import dan duti excise bagi pemindahan kenderaan persendirian yang berdaftar di Pulau Bebas Cukai. Berkuat kuasa 1 Disember, kelulusan Kementerian Keuangan tidak lagi diperlukan. Mereka yang layak hanya perlu memohon terus kepada pihak kastam. Melaka sedia mengetengahkan keunikan budaya serta warisan pelbagai etnik seperti masyarakat Baba dan Nyonya juga Ceti dalam mempromosi Tahun Melawat Melaka 2024. Ketua Menteri memaklumkan keistimewaan dan keunikan masyarakat peranakan itu akan ditampilkan menerusi beberapa persembahan khas pada program utama selain pameran di Muzium Budaya. Tiada kos terlibat bagi membaik pulih permukaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil yang rosak susulan konsert kumpulan Coldplay Rabu lepas. Menteri Belia dan Sukan memaklumkan ini kerana terdapat tapak semayan berdekatan stadium yang mempunyai rumput jenis Zion Zoysia dan boleh terus digantikan jika permukaan padang rosak. Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat merasmikan pusat hemodialisis kelima Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa di Jerantut, Pahang. Seri Paduka mensahihkan penghargaan kepada Kementerian Kesihatan, agensi kerajaan dan penaja yang telah memberi sokongan serta sumbangan kepada usaha Muni Baginda menjayakan penubuhan pusat hemodialisis Yasa Jerantut. Yang di-Pertuan Agong bertitah mengingatkan penerima Rumah Rakyat Al-Sultan Abdullah Rurasa bersyukur kerana terpilih menerima rezeki dalam bentuk sebuah kediaman selesa bagi dijadikan tempat berlindung seisi keluarga. Titah Al-Sultan Abdullah rumah yang dibina dengan usaha baginda dan Presiden Emiriyah Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan seharusnya dijaga sebaik mungkin. Kementerian Perdagangan dan Komeriti dalam kerjasama Petronas Dagangan Berhad menyasarkan pengumpulan 90,000 kilogram minyak sawit terpakai melibatkan penyertaan 6,000 orang awam akhir tahun ini. Bagi mencapai sasaran, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata program pengumpulan minyak masak terpakai bakal diperluas ke stesen minyak Petronas di seluruh negara secara berperingkat. Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya 2023 merupakan platform terbaik usahawan desa mendapat bimbingan serta khidmat nasihat bagi meningkatkan produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, penganjurannya memberi impak positif kepada produk keluaran usahawan tempatan yang setanding dengan produk yang diimport dari luar negara. Teks ucapan beliau dibaca Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah pada majlis perasmian KUD at Putrajaya 2023.
Kerajaan masih mempunyai baki bagi Belanjawan 2023 melibatkan perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan pengurusan yang perlu dihabiskan sehingga hujung tahun ini. Timbalan Menteri Keuangan 1 berkata, sehingga Khamis lepas, 26 kementerian telah menggunakan 82% untuk perbelanjaan pembangunan dan 92% perbelanjaan pengurusan. MITI akan bekerjasama dengan Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia (PAKIMA) dalam memperhalusi justifikasi menaikkan tahap angka kenderaan import terpakai. Menurut menterinya, justifikasi itu juga perlu dibincang bersama Kementerian Keuangan berdasarkan data-data terkini yang diperoleh. Selain itu, PAKIMA turut memohon kepada MITI untuk menaikkan kenderaan import terpakai daripada 35,000 unit kepada 50,000 unit setahun. Penguatkuasaan gencatan senjata sementara 4 hari antara tentera Zionis dan Hamas menyaksikan konvoi 137 lori yang membawa muatan makanan, air, ubat-ubatan dan keperluan asas mula tiba di Gaza. Ia merupakan konvoi kemanusiaan terbesar yang memasuki Gaza sejak pertempuran tercetus. Pejabat Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata 129,000 liter bahan api juga dibawa ke Palestin, manakala 21 pesakit dalam keadaan kritikal juga telah dibawa keluar dari bahagian utara Gaza. Lebih ramai tebusan dijangka dibebaskan Hamas hari ini. Semalam, kumpulan pertama 24 tahanan telah dibebaskan, termasuk 13 warga Israel, 10 rakyat Thailand dan seorang warga Filipina. Perkara itu disahkan Qatar yang bertindak sebagai perantara. Menurut jurucakap Kementerian Luar, Majid Al-Ansari, tebusan berkenaan diserahkan kepada pasukan Palang Merah di Gaza. Kesemua mereka dibawa ke wilayah Israel menerusi pintu sempadan Rafah. Kumpulan pertama 39 tahanan Palestin dibebaskan dari penjara Ofer Israel di barat Ramallah, termasuk golongan wanita dan kanak-kanak. Pembebasan ini sebahagian perjanjian pertukaran tahanan Hamas Israel sejak tercetusnya konflik terbaru pada 7 Oktober lepas. Di bawah perjanjian kecacatan bermula semalam, tahanan dibebaskan secara berkelompok dalam tempoh 4 hari. Tindakan Hamas membebaskan tebusan itu dialu-alukan pemimpin dunia. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berkata pembebasan kumpulan pertama itu adalah satu permulaan. Beliau yakin gencatan senjata 4 hari di Gaza mempunyai peluang lebih besar untuk dilanjutkan. Sehubungan itu, beliau menggesa usaha yang lebih luas untuk membawa Palestin dan Israel keluar daripada krisis. Myanmar digesa menggenarkan penghantaran pulang rakyat dari negara ASEAN yang terperangkap di tengah-tengah konflik di Shan Utara. Menteri-menteri luar ASEAN menerusi kenyataan menyuarakan kebimbangan terhadap konflik yang semakin memuncak dan menyeru semua pihak menghentikan keganasan dan melindungi orang awam. Mereka juga menekankan kepentingan bantuan kemanusiaan yang diselaraskan dan pemindahan pantas hasil kerjasama kedutaan anggota ASEAN. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.